Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Awni Fidina Aina dari kelas 2 Cambridge ingin menyampaikan sebuah taklimat tentang penjagaan muka yang betul. Jadi, mula-mula kita perlu tahu kenapa pentingnya menjaga muka. Muka kita adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai. Jadi, kita perlulah menjaganya dengan sebaik yang mungkin. Cara kita menjaga muka juga melambangkan daya keterampilan kita. Ia juga boleh menambah keyakinan diri kita. Jadi, mula-mula kita perlu tahu jenis kulit muka kita. Jenis kulit muka ada 5. Normal, kering, berminyak, sensitif dan kombinasi. Orang yang mempunyai kulit normal sangat bertuah sebab kulit mereka seimbang dari segi kelembapan kulit, minyak dan ketahanan. Orang yang mempunyai kulit jenis berminyak, kulit mereka akan kelihatan berminyak dan berkilat selepas beberapa jam muka dicuci. Jadi, kulit orang berminyak ini perlu menggunakan pencuci muka yang pH-nya rendah untuk memudahkan proses penyingkiran minyak. Orang yang mempunyai kulit muka kering, liang aroma kulit mereka akan sukar dilihat apabila selepas beberapa jam muka mereka dicuci. Jadi, orang yang mempunyai kulit kering disyorkan untuk menggunakan pencuci muka yang tidak ada alkohol dan minyak. Orang yang mempunyai kulit sensitif akan berasa gatal-gatal atau tegang dan senang mengalami alahan apabila terkena bahan kimia yang tertentu. Jadi, kulit orang yang sensitif mereka perlu elakkan menggunakan pencuci muka yang ada pewangi, minyak dan bahan kimia yang boleh merosakan kulit. Orang yang mempunyai kulit jenis kombinasi, bahagian T-zone mereka berminyak manakala bahagian muka yang lain sama ada sensitif ataupun kering. Jadi, mereka perlu menggunakan pencuci muka yang lembut pada kulit dan bilas menggunakan air yang suam. Kemudian saya akan berikan tips-tips untuk menjaga muka. Tips yang pertama adalah untuk mengurangkan pencuci muka. Orang selalu kata untuk selalu cuci muka, tapi sebenarnya pencuci muka mempunyai bahan kimia yang boleh membuatkan kulit kita menjadi rosak dan berminyak. Jadi, elakkan memakai pencuci muka yang mengawal minyak kerana ianya hanya menghilangkan minyak secara sementara sahaja. Mencuci muka dengan pencuci muka sebanyak 2 kali sehari sudah mencukupi. Jadi, tips yang kedua adalah untuk jangan campur produk muka sesuka hati kerana bimbang kulit muka akan menjadi rosak. Tips yang ketiga adalah mencampurkan serbuk teh dan madu. Kita campur serbuk teh dan madu untuk membuat scrub dan ia juga boleh digunakan pada leher dan lengan. Untuk memudahkan scrubbing itu, kita boleh menyimpan dalam balang kaca dan simpan di dalam peti sejuk. Jika kita simpan di luar, campuran itu hanya akan bertahan selama 2 minggu sahaja. Jadi, tips yang keempat adalah membuat wap panas. Wap panas ini agak rumit kerana caranya yang agak leceh. Jadi, untuk membuat wap panas adalah dengan mengambil daun bunga tahi ayam yang hijau dan segar. Kemudian kita basuh sehingga bersih. Kemudian kita masuk ke dalam periuk yang airnya separuh penuh dan didihkan. Selepas air sudah mendidih, kita alihkan periuk itu ke atas meja ataupun di mana-mana kawasan yang anda berasa selesa.
Kemudian telungkupkan muka dan ke atas kain ataupun tuala yang tebal untuk menjalankan proses penguapan ini. Kita perlu mendekatkan periuk ke wajah kita dan pastikan kita berasa selesa. Kemudian biarkan wap itu meresap ke dalam kulit kita selama 15 minit sehingga 30 minit. Air rebusan daun bunga tahi ayam ini hanya boleh direbuskan semula sebanyak 2 kali sahaja. Tips yang kelima adalah membuat masker dengan menggunakan bedak sejuk dan madu. Kita campurkan bedak sejuk dan madu, kemudian membuatnya seperti masker pada wajah dan membiarkan selama 30 minit sebelum kita tidur. Kemudian bilas dengan air yang bersih. Kemudian tips yang ke-6 adalah membuat masker menggunakan pati timun ataupun putih telur. Kita kisar pati timun, kemudian letak pada wajah dan biarkan kering, kemudian bilas dengan air. Kita juga boleh buat dengan putih telur. Kisar putih telur, kemudian letak pada wajah sehingga kering, kemudian bilas dengan air. Tips yang ke-7 pula adalah minum air teh hijau sebanyak sekali ataupun 2 kali sehari kerana ianya sangat bagus sebagai antioksida yang boleh mengurangkan jerawat. Yang tips ke-8 pula adalah menggunakan minyak sayuran sebagai pelembap wajah. Tips yang ke-9 adalah dengan menyebut ma, me, mi, mo, mu sebanyak 10 kali untuk menguatkan otot muka dan bibir kita. Kalau tidak percaya, boleh cuba dahulu. Kemudian, tips yang terakhir sekali adalah untuk kurangkan menyentuh wajah. Tangan kita banyak menyentuh permukaan yang mempunyai kuman-kuman. Jadi, jika kita selalu mensentuh muka kita akan cepat naik jerawat ataupun keradangan. Jadi, kurangkan menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Kita perlu mencuci tangan kita sehingga bersih, baru boleh menyentuh wajah. Kita juga perlu mengurangkan pemakanan yang tinggi kandungan gulanya. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh produk yang selamat dan berkesan digunakan. Mula-mula, saya akan berikan ciri-ciri produk yang selamat. Ciri-ciri produk yang selamat digunakan adalah bebas daripada bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri. Kemudian, produk yang selamat digunakan juga perlulah bebas daripada bahan-bahan toksin seperti paraben, SLS iaitu sodium lauryl sulfate, formaldehyde dan wangi-wangian. Saya akan berikan 5 contoh produk yang selamat dan berkesan digunakan. Produk yang pertama adalah SK Facial Treatment Essence iaitu menggunakan Petra Essence. Produk yang kedua adalah Pharmacy Honey Drop Lightweight Serum and Moisturizer. Yang ketiga adalah Innisfree Jeju Volcanic Pore Clay Mask. Yang keempat, Laneige Lip Sleeping Mask. Dan yang terakhir sekali, iaitu kelima adalah Fresh Rose Deep Hydration Oil Infused Serum. Kemudian saya akan terangkan skincare rutin yang mengikut urutan dengan betul. Tetapi, kenapa pentingnya memakai produk wajah mengikut urutan? Menurut pakar dermatologi dan pakar bedah dermatologi Dr. Heather Rogers, memakai produk wajah atau kulit dalam urutan yang betul memastikan kulit kita mendapat manfaat penuh dari setiap produk. Penjagaan wajah waktu siang dimulakan dengan pencuci muka, kemudian toner, serum antioksidan,
krim mata, pelembab, dan yang terakhir sekali adalah pelindung matahari. Untuk penjagaan wajah waktu malam pula dimulakan dengan double cleanser, kemudian toner dan pati, krim mata, topeng menghidratkan atau minyak muka, dan yang terakhir sekali pelembab ataupun krim malam. Terakhir sekali saya akan menerangkan cara mencuci muka yang diinspirasi daripada Dr. Nur Fazila Muhammad Noor, iaitu seorang pakar kecantikan. Mula-mula kita letak sedikit pencuci muka pada hujung jari dan gunakan air suam ataupun air sejuk untuk membuat buih. Mula-mula kita mula dari bawah dan urut menggunakan 2 jari. Kemudian urut di sekeliling bibir untuk memastikan darah mengalir dengan lancar. Seterusnya urut bahagian pipi dan hujung dan hidung apabila ada whitehead ataupun blackhead. Kemudian cuci lebih bahagian itu. Seterusnya urut bahagian batang hidung dan dahi. Akhir sekali boleh basuh menggunakan air yang bersih dan lap dengan menggunakan tualah yang bersih. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.